Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nur dalam kelas sejarah tahun 4. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam unit 11, Hang Tuah Laksmana Terbilang. Hari ini kita akan fokuskan kepada peranan Hang Tuah. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat objektif pembelajaran yang akan murid capai di akhir pembelajaran nanti. 5.4.3 menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksmana zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka telah diberikan peranan penting pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketokohan dan kualiti yang ada pada dirinya membantu Hang Tuah mengatasi sebarang halangan ketika melaksanakan tanggungjawabnya. Baiklah murid-murid, kita telah mengenali Hang Tuah ketika kita belajar tentang riwayat hidup Hang Tuah dan kualiti diri Hang Tuah. Pada kali ini, kita akan mengenali Hang Tuah dengan mengetahui peranan Hang Tuah sebagai Laksmana Kesultanan Melayu Melaka. Jom murid-murid, kita lihat peranan Hang Tuah. Yang pertama, setia kepada Sultan. Yang kedua, Ketua Angkatan Laut. Yang ketiga, Pengawal Sultan. Yang keempat, melaksanakan perintah Sultan. Yang kelima, menjamin keselamatan pedagang. Yang keenam, menjaga keamanan perairan. Yang ketujuh, membawa Tonteja ke Melaka. Yang kelapan, berlawan dengan pendekar Tamin Sari. Dan yang kesembilan, mengetuai rombongan ke China. Baiklah, di sini terdapat 9 peranan Hang Tuah yang akan kita lihat pada hari ini. Okey, peranan Hang Tuah yang pertama, setia kepada Sultan. Okey, mari kita baca pantun. Waktu siang terbang sang helang, meredah lembah, merentas hutan. Laksmana Hang Tuah, pahlawan terbilang, taat setia kepada Sultan. Okey, Hang Tuah merupakan seorang yang taat dan setia kepada Sultan. Okey, Hang Tuah tidak pernah mengkhianati Sultan. Okey, sebagai contoh, Hang Tuah sanggup membunuh Hang Jebat, okey, untuk mengembalikan keamanan Melaka sebagaimana yang dititahkan ataupun yang diperintahkan oleh Sultan. Okey, di sini telah membuktikan bahawa Hang Tuah merupakan seorang yang sangat taat dan setia kepada Sultan. Yang kedua, Ketua Angkatan Laut. Burung pipit terbang berkawan di dalam taman. Musuh durjana habis dilawan, amanlah negeri sepanjang zaman. Okey, Hang Tuah juga berperanan sebagai Ketua Angkatan Laut Melaka. Hang Tuah akan melawan semua musuh demi menjaga keamanan Melaka. Okey, supaya keamanan yang dikecapi mereka berpanjangan. Kemudian yang ketiga, Pengawal Sultan. Okey, mari kita baca pantun. Cantiknya cincin berbelah rotan, buat meminang dara jelita. Setia menjaga paduka raja, tanah jajahan luas merata. Okey, Hang Tuah berperanan sebagai Pengawal Sultan. Okey, Pengawal Sultan ni seperti bodyguard lah. Bodyguard Sultan, dia menjaga keselamatan Sultan. Kerjasama yang baik antara Sultan dan pembesar telah membantu meluaskan tanah jajahan Melaka. Okey, yang keempat, melaksanakan perintah Sultan. Tiung hinggap di dahan patah, melihat kerbau di dalam bendang.
apa dititah tidak dibantah, meminang si puteri di Gunung Ledang. Okey, Hang Tuah berperanan melaksanakan segala titah perintah baginda Sultan. Okey, semua yang dititahkan oleh baginda Sultan akan dilaksanakan oleh Hang Tuah. Contohnya, Hang Tuah telah diperintahkan ataupun dititahkan oleh baginda Sultan untuk meminang puteri Gunung Ledang. Walaupun jauh tempat puteri Gunung Ledang itu berada, Hang Tuah sanggup untuk pergi dan meminang puteri Gunung Ledang. Tetapi mengikut sejarah, Hang Tuah tidak berjaya untuk meminang puteri Gunung Ledang kerana terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Tetapi syarat-syarat itu tidak dapat dipenuhi. Maka Sultan tidak dapat berkahwin dengan puteri Gunung Ledang. Okey, yang kelima, menjamin keselamatan pedagang. Cili padi digiling lumat buat memasak ikan haruan. Pedagang asing dijamin selamat, lanun yang ganas sudah ditawan. Okey, Hang Tuah berperanan untuk menjaga keselamatan Melaka bagi menjamin keselamatan para pedagang yang datang berdagang di Melaka. Bagaimana cara Hang Tuah memberi jaminan keselamatan kepada para pedagang? Hang Tuah telah menawan ataupun menangkap semua lanun-lanun yang ganas. Lanun-lanun yang berada di sekitar perairan Melaka itu telah ditangkap oleh Hang Tuah. Jadi pedagang-pedagang asing yang hendak datang berdagang di Melaka akan berada dalam keadaan selamat. Okey, dan ini juga menarik perhatian pedagang-pedagang luar, pedagang-pedagang asing untuk terus datang melaksanakan aktiviti perdagangan di Melaka. Dan kerajaan Melaka pada waktu itu telah menjadi sebuah kerajaan yang sangat masyhur sebagai pusat perdagangan yang sangat-sangat hebat pada waktu itu. Okey, yang keenam, menjaga keamanan perairan. Okey, indah berseri bunga di taman, petik sekuntum, semat di baju. Laut yang luas sudahlah aman, Melaka sejahtera berkembang maju. Okey, Hang Tuah berperanan menjaga keamanan perairan Melaka untuk menjamin kesejahteraan Melaka. Hal ini akan menjadikan Melaka berkembang maju. Okey, apabila keadaan Melaka telah aman, tiada ancaman luar, maka Melaka ni akan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju dan hebat. Yang ketujuh, membawa Tun Teja ke Melaka. Tun Teja sudah percaya, disangka tuah yang jatuh cinta. Teja dibawa ke dalam bahtera, rupanya Teja untuk si raja. Okey, Hang Tuah diperintahkan oleh Sultan Melaka untuk memujuk Tun Teja dan membawa Tun Teja ke Melaka. Tujuannya adalah untuk mengahwinkan Tun Teja dengan Sultan Melaka pada waktu itu. Tun Teja merupakan anak kepada Bendahara Pahang. Okey, jadi Hang Tuah ini telah dititahkan oleh Sultan untuk ke Pahang dan membawa Tun Teja ni pulang ke Melaka. Tun Teja ni seorang yang sangat cantik dan Sultan Melaka sangat berkenan untuk menjadikan Tun Teja sebagai isterinya. Jadi dengan kebijaksanaan Hang Tuah, beliau dapat membawa Tun Teja pulang ke Melaka dan dikahwinkan dengan Sultan Melaka. Yang ke-8, berlawan dengan pendekar Tameng Sari. Okay, mari kita baca pantun. Dua pendekar beradu tenaga, pahlawan Melaka, pahlawan Betara. Akhirnya tewas pendekar Jawa, Hang Tuah berjaya mendapat kerisnya.
Okey, Hang Tuah telah menewaskan pendekar Jawa iaitu Taming Sari. Pendekar Jawa itu bernama Taming Sari dan Hang Tuah berjaya memiliki keris Taming Sari. Okey, Hang Tuah telah menggunakan kebijaksanaannya untuk mengalahkan pendekar Jawa iaitu pendekar Taming Sari. Okey, yang ke-9, mengetuai rombongan ke China. Okey, mari kita baca pantun. Hang Tuah bijak orangnya, dalam diam berfikirlah dia. Akhirnya melihat wajah Maharaja, kangkung dimasak, dipotong tiada. Okey, murid-murid masih ingat lagi kisah bagaimana Hang Tuah berjaya melihat wajah Maharaja Cina walaupun sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang dibenarkan untuk melihat wajah Maharaja Cina. Cikgu rasa murid-murid masih ingat kan? Okey, Hang Tuah juga berperanan sebagai ketua rombongan ke China ketika menghantar utusan kerajaan Melaka ke negara China. Okey, pada ketika inilah Hang Tuah berjaya melihat wajah Maharaja Cina menggunakan kebijaksanaan akalnya. Baiklah, Hang Tuah merupakan salah seorang tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang telah memberi banyak sumbangan kepada kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan Melaka. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami peranan Hang Tuah. Okey, Hang Tuah telah diberikan banyak peranan kerana memiliki kualiti diri yang hebat, kualiti diri yang baik. Begitu jugalah dengan kita murid-murid, sekiranya kita mempunyai kualiti diri yang baik, kita juga boleh berperanan sebagai murid, sebagai anak ataupun sebagai rakyat yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Sekian sahaja perkongsian ilmu daripada cikgu untuk kelas kita pada hari ini kepada murid-murid. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.